Selamat bertemu semula para pelajar. Pada kali ini kita akan membincangkan bab 2 berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Kita akan membincangkan kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Asia, kemudian di Asia Tenggara, dan kemudian kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey kelas, seterusnya kita melihat perkembangan nasionalisme yang berlaku di China. Jadi nasionalisme di China bertujuan untuk mengukuhkan peradaban dan menentang penguasaan kuasa asing dalam bidang politik dan ekonomi. Nasionalisme di China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan dinasti Manchu kerana ia dianggap kuasa asing di samping kuasa penjajah barat. Maka gerakan ini telah dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Anda boleh lihat, ini adalah gambar yang menunjukkan Dr. Sun Yat-sen, dan beliau telah mengemukakan 3 prinsip rakyat. 3 slogan oleh Dr. Sun Yat-sen, iaitu Sun, Min dan Chu Ai, bermaksud nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Maka pada tahun 1911, revolusi China telah dilakukan dan dinasti Manchu telah digulingkan. Maka China akhirnya membentuk pemerintahan republik. Manakala di Jepun pula, kita melihat dan di nasionalisme di Jepun ini adalah bertunjangkan kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan imperialisme barat. Jadi anda boleh lihat gambar yang menunjukkan Maharaja Mikado Meiji. Beliau mempunyai matlamat ataupun hasrat untuk memodernkan Jepun mengikut acuan barat, untuk dihormati kuasa barat. Maka beliau telah melancarkan ataupun menekankan pemodenan serta melancarkan gerakan pemulihan Jepun. Semangat Bushido dijadikan slogan untuk Jepun menjadi negara perindustrian dan kuasa tentera di Asia. Desakan kepula ekonomi dan nasionalisme telah mengubah Jepun kepada kuasa imperialisme di Asia. Kemudian kita melihat gerakan nasionalisme Islah Mesir, di mana gerakan ini bertunjangkan semangat keagungan Islam dan kehebatan empayar Utsmaniyah Turki dan sejarah Mesir. Gerakan Islah ini telah dicetuskan oleh Said Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Jadi anda boleh lihat di tepi ini adalah gambar tokoh tersebut, Sheikh Muhammad Abduh. Pertembungan budaya barat dan Islam telah melahirkan cendekiawan Islam yang menyeru agar kembali kepada Al-Quran dan Hadis untuk membebaskan diri dari penjajahan. Gerakan Pan-Islamisme pada tahun 1883 oleh Said Jamal al-Din al-Afghani. Beliau telah menerbitkan Akhbar al-Urwah al-Wuthaqa untuk menyebarkan idea-idea Pan-Islamisme dan mengajak persaudaraan umat Islam seluruh dunia. Pada tahun 1914, pemerintahan Utsmaniyah
iaitu Sultan Hamid II, telah menggerakkan idea ini dan mendapat sokongan seluruh umat Islam untuk bersama Turki berjuang melawan penindasan kuasa Barat. Jadi gambar menunjukkan tokoh Sultan Hamid II, dan kesan daripada seruan oleh gerakan Pan-Islamisme ini telah membawa kepada penentangan terhadap penjajah seperti di negara kita. Contohnya, kita boleh lihat penentangan Tok Janggut pada tahun 1915. Okey kelas, kita terus kepada subtopik seterusnya, iaitu nasionalisme di Asia Tenggara. 2.4, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Jadi kita akan membincangkan setiap satu negara-negara Asia Tenggara berkaitan dengan perkembangan nasionalisme, iaitu di Filipina, Myanmar, Vietnam, Indonesia dan Thailand. Kita mulakan dengan nasionalisme di Filipina. Di Filipina, terdapat 3 tokoh utama, iaitu Jorge Rizal, Andres Bonifacio dan Aguinaldo. Jadi anda melihat gambar menunjukkan tokoh Jorge Rizal. Beliau telah mengasaskan Liga Filipina pada tahun 1892. Bonifacio dan Aguinaldo pula telah menubuhkan Katipunan. Okey, boleh lihat tokoh tersebut. Jorge Rizal melalui Liga Filipina telah membuat gerakan propaganda dan menuntut Spanyol melayan dan memberi hak yang sama ke atas rakyat Filipina sebagaimana rakyat negara Spanyol. Liga Filipina juga mendesak Spanyol membuat pembaharuan politik, ekonomi dan sosial. Namun, Spanyol tidak melayan tuntutan Liga Filipina. Dan ini menyebabkan Bonifacio dan Aguinaldo telah melancarkan kempen kemerdekaan melalui revolusi, iaitu melalui gerakan yang lebih keras. Mereka menggunakan akhbar kalayan untuk menyebarkan gerakan dan melancarkan revolusi pada tahun 1896. Namun gerakan tersebut gagal. Aguinaldo kemudiannya telah membuat kerjasama dengan Amerika dan berjaya mengusir Spanyol. Namun Amerika pula menjajah Filipina. Maka gerakan penentangan terhadap Amerika menjadi lebih diplomasi. Akhirnya, Sergio Osmena dari Parti Nasionalis telah menganggotai Dewan Perhimpunan pada tahun 1977 dan meneruskan gerakan kemerdekaan. Kemudian kita lihat pula gerakan nasionalisme di Myanmar. Gerakan di Myanmar ini digerakkan oleh golongan kelas menengah, golongan Sami, Takin, Siswaza dan petani. Golongan berpendidikan barat telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Agendanya adalah untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan budaya Buddha. Yu Ba-peh kemudiannya telah menukar nama kepada Majlis Persatuan Persatuan Burma. Pada tahun 1920, berlakunya revolusi pelajar untuk menuntut British menubuhkan sebuah universiti. Manakala golongan Sami pula telah menubuhkan Majlis Sangha Samagi dan mereka telah mencetuskan pemberontakan Sayasan
pada tahun 1930 hingga 1932. Yayasan disokong oleh petani yang terbeban oleh cukai yang pelbagai. British kemudiannya telah memperkenalkan Perlembagaan Burma pada tahun 1935 yang memisahkan pentadbiran Myanmar dengan India. Golongan Takin pula telah menubuhkan Parti Do Burma Asyayun yang dipimpin oleh Aung San. Akhirnya, Dr. Ma Bau telah menang pilihan raya pada tahun 1937 dan dilantik menjadi Perdana Menteri Myanmar. Kita lihat di sini di mana hukuman mati telah dikenakan ke atas yayasan yang telah melancarkan pemberontakan. Ini ialah Aung San, pemimpin Parti Do Burma. Dan ini ialah Dr. Ba Maw yang kemudiannya telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey, para pelajar, kita meneruskan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, iaitu di negara Vietnam. Nasionalisme di Vietnam muncul selepas penjajahan Perancis oleh golongan bangsawan dan juga oleh golongan Mandarin. Mereka berjuang untuk mempertahankan sistem pemerintahan beraja. Akhbar yang diterbitkan iaitu Akhbar Tribute Indigi dan Close Pili mengkritik penindasan Perancis dan mereka menuntut hak rakyat. Selepas Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalisme di Vietnam bercorak revolusi, iaitu menentang secara kekerasan ataupun perjuangan bersenjata. Dua parti utama yang terlibat adalah pertama, Parti Nasionalis Vietnam ataupun ikatannya VNQDD, Vietnam Quet Dang Dang, dan ia dipimpin oleh Nguyen Tai Hoc. Yang kedua ialah Parti Komunis Vietnam atau PKV yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Parti VNQDD mengadakan demokrasi. Adalah sebuah parti demokrasi dan mempunyai semangat nasionalisme dan sosialisme. Pada tahun 1930, parti ini telah melancarkan pemberontakan terhadap Perancis. Okey. Ini adalah gambar di sebelah kiri kita. Ini adalah gambar pemimpin Parti Nasionalis Vietnam, iaitu Nguyen Tai Hoc. Inilah gambarnya. Dan selepas pelancaran pemberontakan itu ataupun selepas mereka melancarkan pemberontakan, maka Tai Hoc ini telah ditangkap oleh Perancis dan dijatuhi hukuman mati. Parti Komunis Vietnam meneruskan revolusi tersebut dan ia dipimpin oleh Ho Chi Minh. Okey, ini adalah gambar pemimpin Parti Komunis Vietnam iaitu Ho Chi Minh. Pada tahun 1945, Ho Chi Minh telah mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, iaitu di bahagian utara Vietnam. Jadi Vietnam terbahagi kepada dua. Vietnam Utara iaitu yang mendapat kemerdekaan di bawah Parti Komunis Vietnam. Namun di bahagian selatan iaitu Vietnam Selatan,
masih lagi kekal di bawah pemerintahan Perancis. Namun, Saigon, iaitu Vietnam Selatan, kemudiannya jatuh ke tangan Vietnam melalui tentera Viet Cong pada tahun 1960-an dan Perang Vietnam berlaku antara Vietnam dengan Barat, tentera Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Maka Perang Vietnam ini juga lebih dikenali peperangan antara Vietnam dan Amerika Syarikat. Okey, ini adalah buku yang menceritakan mengenai kronologi Perang Vietnam. Ya, satu perang yang lama di mana tentera Vietnam menggunakan taktik perang gerila bagi menentang tentera Amerika yang menggunakan pelbagai senjata moden. Seterusnya kita melihat perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia memberikan sepenuh tumpuan terhadap isu-isu pendidikan. Salah seorang tokoh yang terkenal iaitu Radin Ajeng Kartini, yang anda boleh lihat gambarnya itu, berusaha memajukan pendidikan untuk kaum wanita. Radin Ajeng Kartini telah menghasilkan sebuah novel yang bertajuk Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Dan novel ini mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan oleh penjajah Belanda. Jadi anda boleh lihat di situ novel oleh Radin Ajeng Kartini dan ia telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Kemudian gerakan Muhammadiyah yang telah ditubuhkan untuk menghadapi ancaman kuasa barat. Selain itu, penubuhan parti politik radikal seperti Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia dan Parti Nasional Indonesia. Parti Nasional Indonesia telah dipimpin oleh Soekarno dan perjuangannya telah berjaya mempengaruhi rakyat Indonesia. Namun beliau telah ditangkap oleh Belanda dan partinya telah diharamkan. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda dilancarkan melalui Kongres Pemuda Indonesia. Slogan satu, tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Soekarno kemudiannya telah menubuhkan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dan gabungan parti untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini adalah tokoh Soekarno. Okey, Sumpah Pemuda. Seterusnya kita melihat perkembangan nasionalisme di Thailand. Jadi kita lihat di sini, nasionalisme di Thailand ni dia berbeza dengan gerakan nasionalisme di negara lain di Asia Tenggara. Kerana Thailand ini tidak pernah dijajah oleh sebarang kuasa barat. Jadi gerakan nasionalisme di Thailand adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasionalisme di Thailand dipelopori oleh Raja Thailand, iaitu Raja Mongkut, melalui usaha diplomasi dan pemodenan. Jadi Raja Mongkut telah memodernkan Thailand dalam aspek keuangan, pelabuhan, kastam,
ketenteraan dan polis dengan menggunakan khidmat penasihat barat. Malah beliau juga telah membawa masuk guru British untuk mengajar bahasa Inggeris. Pengganti Raja Mongkut ini iaitu Raja Chulalongkorn yang juga adalah putera baginda telah meneruskan dasar Raja Mongkut untuk memastikan Thailand bebas daripada penjajahan kuasa barat, khususnya British. Namun demikian, pengganti Raja Vajirabut iaitu pengganti Raja Chulalongkorn iaitu Raja Vajirabut telah menimbulkan kegelisahan rakyat kerana sikapnya yang boros dan tidak mempunyai pasukan tentera elit. Maka Parti Rakyat telah ditubuhkan. Pibo Songkram dan Nai Pridi Panomyong telah melancarkan revolusi Thai pada tahun 1932. Ini adalah tokoh iaitu Pibo Songkram. Dan revolusi yang dilancarkan ini telah menandakan tamatnya kuasa Raja Siam. Dan Thailand telah menjalankan sistem raja berperlembagaan. Namun apabila berkuasa, Pibo Songkram telah memperkenalkan undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi peniaga Cina. Dan beliau menggalakkan pribumi supaya terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dasar mesra kuasa luar telah menyelamatkan Siam dari dijajah oleh British, malah terselamat daripada penjajahan Jepun semasa Perang Dunia yang Kedua. Dan akhirnya nama Siam telah ditukar kepada Thailand.